Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian kita akan bertakbir apabila kita melihat anak bulan Syawal sikit masa lagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya memberikan kita peluang rezeki untuk menjalani ibadah puasa dan menikmati segala ganjaran dan tawaran di dalam bulan Ramadan. Dan bila kita cerita tentang hari raya, selalu kita lihat ada kekeliruan, tak tahu sebenarnya apa tujuan kita sambut hari raya ini. Jadi sebahagian yang mungkin anggap raya ni satu kemerdekaan daripada belenggu. Jadi bila je masuk Syawal, ditinggalkan semua yang telah diusahakan dalam bulan Ramadan dari sudut kebaikan, dari sudut takwa, dan kita pun dikejutkan dengan beberapa video lagu raya yang cukup yang memalukan. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan tentang Ramadan, di hujung ayat tersebut Allah juga menceritakan tentang tujuan ataupun objektif daripada kita menyambut hari raya. Kalau kita lihat dalam surah yang kedua ayat ke-185, Allah sebut tentang Ramadan, kita berpuasa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kita meraihkan turunnya Quran, kita berpuasa 30 hari. Dan kemudian bila Allah sebut tentang wabayyinatin minal huda wal furqan, Quran ini turun sebagai petunjuk kepada manusia, hudan linnas, yang membezakan antara petunjuk dan juga membezakan antara yang hak dan batil. Kemudian Allah SWT menceritakan tentang sedikit syarat dan peraturan orang yang melihat ataupun masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka berpuasa, siapa yang sakit atau dalam musafir, mereka boleh gantikan pada hari yang lain. Dan kemudian ada satu golden rule di dalam ayat 185 ini ketika Allah menyebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Falsafah segala peraturan dan ibadat yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini ialah untuk bertujuan Allah nak mahukan kita rasa mudah dan bukan untuk kita rasa susah. Secara umum dan secara ringkasnya, semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, apabila kita mematuhinya dengan penuh takwa, hidup kita akan jadi lebih mudah. Kan, kita pernah cerita dalam banyak episod sebelum ni, sebenarnya melakukan perkara mengikut standard manusia, melawan peraturan Allah sebenarnya akan menyusahkan hidup kita dalam pelbagai dimensi. Tapi semakin kita dekat dan semakin kita patuh kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kehidupan kita akan jadi lagi mudah. Dan setelah menceritakan tentang golden rule itu, supaya kita ingat sentiasa, kita ikut Allah, hidup jadi mudah. Kita jauh daripada Allah, kita langgar peraturan Allah, hidup akan jadi susah. Allah kata walitukmilul iddah, untuk kamu menyempurnakan ataupun cukupkan bilangan puasa, iaitu sebulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu dapat membesarkan Allah di atas apa yang telah diberikan kepada kamu dalam bentuk petunjuk. Kan, petunjuk dalam bentuk Quran yang turun, mendapat taufik menjalani Ramadan dengan kesedaran, dengan kesungguhan, alhamdulillah. Dan yang terakhir dalam ayat itu menyebut wala'allakum tashkurun, dan moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur, supaya kita dapat bersyukur. So raya ni apa? Raya ni kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas petunjuk yang telah Allah berikan. Sebulan kita hayati peringatan, menghayati kehidupan yang ada rasa bertakwa, kan, kita berpuasa, kita menjaga segala aspek yang menjaga kesempurnaan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat yang terbesar, kalau tidak yang paling besar, adalah nikmat mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita akan lihat nama Allah Al-Hamd dan juga ataupun Al-Hamid dan juga Al-Majid. Dua nama yang saling berkaitan dan selalu muncul bersama. Misalnya kalau kita salat, di hujung tahiyat yang kita baca sebelum kita beri salam, kita sebut apa? Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha terpuji dan juga Tuhan yang maha mulia ataupun berjaya. Kalau kita lihat Alhamd,
akar maknanya bererti puji dan syukur. Thana ataupun majid wa syukur. Kita memuji Allah, dalam masa yang sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia special hanya untuk Allah. Alhamd, spesifik fokus hanya bertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia sangat jarang dan susah kita nak boleh combine. Kita puji dia, dalam masa yang sama kita juga bersyukur kepada dia. Ada ketika kita berterima kasih tapi kita mungkin tak puji dia. Ada waktu kita atau memuji dia, contoh dia pemain bola yang hebat, kita puji tapi mungkin kita tak terima kasih dengan dia. Demikian juga para ulama menyebut satu entiti yang layak mendapat alhamd, dia mesti terhimpun 3 perkara, iaitu apabila dia melakukan sesuatu dengan indah. Allah SWT melakukan semuanya dengan keindahan. Yang kedua, ia melakukannya dengan sedar, maksudnya intentional. Allah melakukan semua, mentadbir semua ini dengan qadar dan intention Allah SWT. Yang ketiga, sesuatu entiti itu melakukan ia tanpa paksaan. Ia berlaku ataupun dilakukan dengan redha, dengan sukarela. Dan demikian Allah SWT melakukan semuanya dengan indah, melakukannya dengan sadar dan juga tanpa paksaan. Maka segala puji, alhamd, hanya milik Allah SWT. Dan al-majid ataupun yang datang berhuruf mim, jim dan juga dal ini membawa erti kemuliaan yang tinggi, berjaya, ataupun secara literalnya bermaksud mencapai batas kebaikan dan kejayaan dalam konteks positif. To the max, kebaikan dan kejayaan to the max. Even orang Arab bila sebut unta yang kenyang ni, dia bila kenyang dia makan disebut majud. Nak kata dia dah full to the max. Okay. Jadi kita ni dalam menghayati Syawal, setelah melalui Ramadan, kita nak hayati bahawa kita nak jadi umat Alhamdulillah. Kita umat yang sentiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Kita ni umat yang fokus kepada sisi positif dalam hidup. Semua orang akan lalui ujian, cabaran yang pelbagai. Tapi kita yang memilih sebenarnya, kita nak hanya fokus kepada yang negatif, sikit-sikit komplain ataupun sentiasa in complain mode, ataupun kita pilih untuk berada di sisi positif, untuk sentiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Sebab itu kalau kita salat 5 waktu, tidak ada salat melainkan kita mesti baca Al-Fatihah, dan Fatihah bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sebab itulah konteks Nabi Musa pun mengajar Bani Israel untuk ketika dia berkhutbah, dia menyebut wala in syakartum la azidannakum. Sebenarnya mereka baru selepas melalui satu musibah yang amat berat, kemudian tersadai di tengah padang pasir, kehausan, kelaparan, lost. Tak boleh nak fokus kat benda positif waktu tu. Tapi waktu tu Nabi Musa bagi tahu la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pilih untuk bersyukur, melihat sisi positif, memuji Allah SWT, Allah SWT akan tambah. Tambah bagaimana? Tak diceritakan. Tambah infinity dalam semua aspek yang Allah SWT nak berikan kita kelebihan dan fadl. Dan demikian juga bila kita ditimpa sesuatu yang tak menyenangkan ataupun yang membuatkan kita rasa tersakiti, kita juga diajar oleh Nabi SAW untuk menyebut Alhamdulillahi ala kulli syai'. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT di atas segala sesuatu. Jadi kita train diri kita dalam Ramadan ini, kita dah melalui satu latihan taqwa. Kita masuk ke Syawal, kita nak meraihkan kemenangan, kita nak membesarkan Allah di atas petunjuk yang diberikan, dan kita juga nak jadi umat yang bersyukur. Kan kita dah hayati mungkin macam mana orang miskin rasa lapar, mungkin macam mana orang-orang yang terpinggir merasa mereka perlukan bantuan, sokongan. Jadi kita jadikan proses kita latih empati dan simpati kita itu untuk kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan, moga Allah SWT tuliskan nama kita semua daripada kalangan yang akan berjumpa lagi dengan Ramadan marratan adidah, berulang-ulang kali. Ya Allah, Allahumma amin. Sebab kita tak tahu, barangkali dalam kalangan kita termasuk yang bercakap ini mungkin tahun depan dah tidak ada. Kan? Hari ini dan raya kali ini pun ramai orang yang pulang ke kampung melihat keadaan ada yang ibu dan ayah yang ada tahun lepas sudah tidak ada tahun ini. Ada saudara mara yang ada tahun lepas sudah tidak ada disebabkan pandemik dan disebabkan pelbagai sebab yang lain. Jadi kita nak tinggalkan Ramadan ini dengan satu pesan dan keazaman yang kuat. Ada 3 perkara yang kita mesti jaga. Tinggal Ramadan,
jangan sama sekali tinggalkan 3 perkara ini. Yang pertama, kita jaga solat. Solat adalah identiti kita sebagai seorang Muslim. Kita jaga solat dalam keadaan apa sekalipun. Sehingga Nabi SAW sebut yang membezakan antara seorang Muslim dengan kafir adalah solat. Jadi ini benda yang tak boleh negotiate. Kita mesti solat walaupun dalam keadaan sakit, kan, duduk, kalau tak boleh duduk baring, tak boleh baring menggunakan isyarat mata, sampai macam tu sekali. Solat ni tak ada ruang untuk kita boleh tinggalkan, kan. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, kita jadikan habit untuk kita selalu bertaubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan, khususnya dosa-dosa besar, kan, dosa makan harta yang haram, dosa ada hubungan yang haram di luar pernikahan, dan pelbagai dosa-dosa besar yang kalau kita baca, kita search pun kita akan jumpa. Kita taubat dan tinggalkan, jauhkan diri daripada dosa-dosa ini. Dan yang ketiga, di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, kita mestilah menjadi manusia yang baik dan bermanfaat buat makhluk lain, dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan, dengan alam ini. Kita mencontohi Nabi kita yang diutuskan sebagai rahmat buat seluruh alam. Okay? Jadi 3 pesan ini yang kita tinggalkan di dalam episod terakhir siri Wahai Tuhan. Tentunya ada banyak lagi nama-nama Allah SWT yang kita tak sempat dan belum bincangkan dalam maybe season 1. Mungkin kita perlukan season 2. Jadi itu bergantung kepada feedback dan juga respon daripada saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang mendengar di semua platform, di Spotify, di Apple Podcast, di Instagram, di Facebook. Kami di Hijraat, kami sangat menghargai semua komen-komen, feedback yang anda berikan supaya kita dapat tambah baik dan kita perkemaskan lagi pada masa-masa akan datang. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat terharu mendapat pelbagai mesej dan doa-doa daripada ramai orang yang mungkin tak pernah jumpa pun, tapi doa-doa itu sangat bermakna buat kami semua di tim Hijraat. Saya mewakili tim Hijraat memohon maaf di atas semua kesilapan yang berlaku. Pasti banyak kesilapan dan kekurangan sepanjang 30 hari episod Wahai Tuhan ini bersiaran. Dan akhir sekali saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal saleh kita daripada kita dan anda semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.